اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله،
وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه
وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره
وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sekali lagi bangun pagi, lepas tu kita dapat minum tadi, lepas tu kita dapat bau, lepas tu kita dapat tengok, kita dapat dengar. Allahu akbar, banyak betul nikmat yang Allah bagi kita pagi-pagi ni. Jadi kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, right? Sambil tu juga kita terus macam rasa excited. Allahu akbar, bestnya aku dapat bangun sebab hari ni juga kita boleh melakukan satu benda yang sepatutnya kita lakukan, iaitu bertaubat. Peluang untuk kita bertaubat daripada segala kesilapan yang mungkin kita lakukan dan juga mulakan hari kita. Mudah-mudahan sistem kita, hari ni saya dengar daripada ustaz ni, ini adalah sistem memperbaiki kita punya fitrah, iaitu dengan beristighfar. Banyakkan beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kalau panjang, kalau astaghfirullah saja pun boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil tu tekan like, tekan love, tekan share, tekan tag, semua tu. Astaghfirullah 1, astaghfirullah 2, astaghfirullah 3. Dah dapat pahala. Sambil dengar, sambil kita dengar, sambil kita berkomen, sambil kita meningkatkan ilmu kita, mendapatkan motivasi ni kan. Kita terus mendapat pahala juga. Itu paling bestnya motivation, right? Sekali kita buat, kita dapat pahala. Apa yang kita buat dapat pahala. Allahu akbar, bestnya hidup tu kan. Jadi kita juga nak best. Be excited solat tu dia. Pastikan kita tak mau ketinggalan solat. Itulah yang kita nak letak. Semua solat ni hari ni aku nak capai, alright? Dan berselawat banyak-banyak. Buat apa, lari ke, jogging ke, apa ke, berselawat banyak-banyak. Dan juga jangan lupa untuk kita bersedekah. Pastikan awak bersedekah. Keluarkan RM1 untuk awak derma kat mana-mana. Kalau belum keluar, letak dalam tabung. Nanti bila keluar, bawa tabung tu dan terus kasih kat mana-mana. Alright, tempat-tempat yang boleh kita bersedekah. Jadikan itu amalan kita, alright? Dan apa khabar semua pada hari ini, hari Khamis. Hari Khamis satu juga satu berita, saya punya uncle, pakcik saya yang sebenarnya, kalau awak tahu cerita saya lah, kalau tahu cerita saya daripada Johor. Bila saya first time datang Singapura masa umur saya 17 tahun, inilah pakcik saya yang jaga saya dekat sini. Alright, dekat Singapura jaga, dan hari ini beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi dia berada di kampung lah. Jadi kita sama-samalah kita mungkin yang ada kat sini, kita sedekahkan Fatihah kepada beliau. Sini Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga ditempatkan bersama-sama para solihin. Alright, dan kita juga kepada semua, mungkin ada juga adik-beradik di sini yang mungkin kehilangan, kita sentiasa bersedekahkan Fatihah. Mudah-mudahan itulah yang sebenarnya mereka mahukan. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari lahir kepada mereka yang mungkin lahir pada hari ini ataupun minggu ini ataupun bulan ni. Selamat hari lahir. Mudah-mudahan Allah akan melimpahkan rezeki yang sangat melimpah ruah kepada anda. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati selalu segala usaha kita. Mudah-mudahan usia kita ni sentiasa diberkati. Salah satu benda yang paling best untuk kita nikmati dalam dunia ni adalah usia yang dirahmati Allah SWT. Itu yang kita nak cari kan. Kita nak cari dalam hidup kita. Dan juga kita sentiasa mengamalkan sifat bersyukur, sentiasa bersyukur. Inilah kegembiraan yang nyata kan. Kadang-kadang kita rasa kita dapat benda tu, kita gembira, tapi akhirnya kita akan kehilangan benda tu dan tak jadi gembira, makin susah pula kan, makin berduka cita. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita ada, apa yang kita dapat ni, kita tak rasalah benda tu macam terlampau whatever, tapi kita bersyukur, maka kita akan dapat kegembiraan, insya-Allah. Right? So kita nak tengok juga kat sini sebelum hari ini kita punya konten hari ini best. Ramai orang yang selalu bertanya
bertanya-tanya, macam mana saya nak buat something dengan cepat? Aku nak dapat hasil cepat, aku nak berniaga, aku nak dapat cepat. Aku nak jadi kaya, macam mana aku nak cari kaya cepat? Semua benda ni adalah selalu yang bermain di kepala otak orang-orang ni kan. Jadi hari ni dalam segmen ilmu 9.30 Abang pun nak bagi satu formula macam mana kita nak dapat something dengan fast. Itu kita nak cerita kejap lagi. Tapi kita tengok siapa yang ada kat sini, insyaAllah. Alright, kita dekat Asnah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA yang manis, maka awak dapat satu tepukan kerana menggunakan perkataan manis tadi untuk saya. Jadi handsome macam nampak handsome, dapat satu lagi DJ Hon lagi. Best Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alright, kita dekat Mafiza kita. Salam dan good morning AA yang macho. Okey, lagi satu tepukan yang handsome. Alright, yang baik hati. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Allah terimalah hajat-hajat ni supaya dibaikkan hati, insya-Allah dijaga hati, diberikan kekuatan fizikal, mental, dijauhkan diri daripada sifat berdendam, masa dengki serta fitnah manusia. Senyum-senyum selalu insya-Allah. Terima kasih. Kita dekat Rasidah kita, Rosida. Assalamualaikum AA yang segap bergaya. Allahu Akbar. Mana ada aku pakai kain plekat je ni Lepas tu semangat pagi AA semua. Semoga hari ni semua kita banyak beri manfaat pada manusia lain. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam AA. Banyakkan istighfar, betul. Banyakkan istighfar, banyakkan sedekah. Ni semua benda-benda yang sangat penting. Atika Syed Hamid. Atika, Assalamualaikum. Good morning. It's Putri. Oh, okey Putri. Alright Putri daripada Sabah. Kerja rumah kau jangan main. Kau kena sentiasa update dekat orang tu semua. Awak dah buat tak benda ni? Dah buat tak benda ni? Itu Putri punya benda. Alright. Okey, alhamdulillah tabung kalau pakai masuk neraka telah berjaya diwujudkan. Allahu Akbar. Okey Putri dan Rusli. Abang Rusli, salam selamat pagi. Assalamualaikum yang handsome selalu dan sahabat-sahabat. Alright, itulah antara adik-adik yang telah pun pagi-pagi ni datang bersama dengan kita. Alright, dan mungkin kalau anda ada soalan-soalan yang awak nak tanya, nak perlukan sedikit panduan ataupun nak dapatkan pendapat Abang Abu, dipersilakan boleh tanya soalan, just komen saja soalan, kita akan baca, right? Dan kelas ni adalah percuma, kelas yang sangat membawa banyak ilmu-ilmu yang akan kita kongsikan setiap hari. 9.30 tu adalah segmen ilmu. Jadi pastikan 9.30 awak berada dekat sini dengar, right? Sebab hari ni Abang nak cerita pasal fast. Macam mana nak dapat sesuatu dengan cepat, dengan pantas. Apa yang perlu kita lakukan? Ini akan kita bincangkan. Jadi tekan love, tekan like banyak-banyak. Sambil tu kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, right? Okey, dan ambil kesempatan untuk just like share dengan share dengan member-member dan adik-beradik dan semua, right? Okey. Alright. So, bagaimana dengan keadaan di tempat anda? Tempat awak ni macam mana? Tempat saya alhamdulillah dia macam very nice hari ni. Sangat macam best. Saya 4 hari ni, ya Allah, dia punya packnya, saya punya program-program Allah permudahkan pack sangat. Pagi, lepas tu 11, lepas tu sambung lagi malam lagi. Memang 4 hari ni memang macam best sangat. Apa ni, tabung ni untuk apa ya? Tabung apa pula ni? Itu tabung dia orang pergi belajar lah. Dia orang datang kelas Abang Abu, dia orang belajar kan. Lepas tu dia orang siapkan tabung. Okay. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Kak Ida ada kat sini. Alright, Kak Ida, terima kasih kerana join. Alright, okay. Apa kata kita mulakan dengan soalan-soalan, kalau ada soalan-soalan. Kalau tak, kita nak bercerita pasal topik santai kita. Apa topik santai yang saya nak actually... Alright, jadi kita mendung, kulai mendung pagi kulai mendung. Alright, kita ada siapa lagi kat sini? Kak Mazlina, Assalamualaikum. Yang sigap bergaya, nampak dia pakai sigap bergaya, dapat tepukan. Lepas tu apa lagi? Macu, 2 dapat. Selamat pagi, semoga senyum, ceria selalu. Okay, kerja, amanah, rahmat, pahala, gaji. Boleh respon kan kerja campur amanah, dapat rahmat Allah dan pahala dan gaji. Boleh responkan boleh, insyaAllah lah bang. Boleh abang tanya apa pun, insyaAllah saya boleh berkongsi lah. Saya bukan nak bagi apa-apa kat sini, tapi berkongsi apa yang saya tahu, right? Okay, jadi kalau ada soalan boleh saja tanya soalan. Dan hari ni
Hari ni alhamdulillah dia rehat sikit sebab tak ada banyak program. Program ni lepas ni pukul 11 lebih tu ada satu program, sampai pukul 1 lebih. Lepas tu tak ada lagi. Malam saya ada. Malam ada pukat hari ni. Nak minta izin AA share tips di TikTok boleh? Boleh, share. Bolehlah share je. Tips yang mana Akak nak buat share dekat sini TikTok. Kak share lah. Kalau Kak ada buat TikTok, share je. Tak ada masalah. Alright, kita ada Hamdan. Brother Hamdan kita. Assalamualaikum abang. Kat mana ni? Kalau abang ada kat sini, boleh je naik hari ni. Kita nak cerita sikit pasal fast. How to achieve things dengan cepat. Macam mana kita nak capai kejayaan ataupun apa tak, buat bisnes ke, kerja kita ke, nak jadi kaya ke, macam mana nak jadi kaya dengan cepat. Hari ni abang pun bagi cara dia. Dia pantas cepat. Cepat, pantas, dia ada satu lagi gopu. Apa benda Allah ni semua kita bincangkan nanti. 9 pagi, 9.30. Hujan lebat. Oh, hujan lebat sebelum subuh hari ni. Sekarang saat damai dah tengah. Dekat mana ni? Oh, Seremban Kak Asna kan kat Seremban. Oh, hujan lebat Alhamdulillah. Kat sini tak hujan bang. Kak, Assalamualaikum. Bukit Mertajam hujan juga. Allahu Akbar. Bukit Mertajam pun hujan. Oh, baguslah Malaysia banyak hujan. Singapura ni tak hujan pula. Akan dah share, semoga keluarga kita tambah meriah, insya-Allah. Alright. Terima kasih. Bagus. Saya nak kita punya keluarga lagi ramai kan. Keluarga Iduah, ilmu wang dunia akhirat. Alright, mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita buat, dia membawa kita juga kejayaan dan kebaikan di akhirat. Kat Kuala Selangor mendung Oh, kat Kuala Selangor mendung, nak hujan tu sikit hari. Sini aku tengok juga tak adalah, sini cerah. Alhamdulillah. Dia cerah. Tadi saya pergi hantar anak saya sekejap, dia cerah, tak ada masalah. Macam cantik lah. Kan? Tak adalah hujan-hujan. Right. Okay. Okay, guys. Adik-adik. So ada tak soalan-soalan? Mariam. Dr. Mariam Assalamualaikum, selamat pagi. 9.30 kita ada ilmu, segmen ilmu, dan hari ini saya punya tips fast. Alright, how to achieve things fast, cepat. Sebab salah satu benda yang aku selalu tengok orang ni, dia nak cepat semua benda dia nak cepat. Berniaga dia cepat, dia nak kan. Dia buat tu dia nak cepat, semua dia nak cepat. Jadi hari ni abang pun memang nak bagi tips macam mana cepat kita nak dapat benda-benda ni. Okey, tapi 9.30 kita ada lagi 10 minit lagi untuk kita bincang benda tu. Tapi sekarang mari kita bersantai, kita berkenal-kenalan, kita bersoal jawab. Mungkin ada soalan-soalan yang nak tanya abang Abu. Boleh tanya je apa-apa soalan. InsyaAllah saya cuba memberikan kata orang tu, apa yang termampu lah saya share. Alright, sebab segmen ni adalah untuk kita top up motivasi kita. Top upkan motivasi. Setiap hari top up lagi. Macam mana top up motivasi satu? Alright, satu cara adalah kita cakap benda yang baik pasal kita. Pasal diri kita. Masukkan benda-benda yang baik. Aku terror, aku best, aku handsome, aku whatever that you want to put in, you put in. That is the first one. Alright, kita top up. Lepas tu kita dapat jab inspiration. Macam mana jab inspiration? Kita dengar orang lain punya cerita. Kita get inspired. Sentiasa mencari inspirasi dalam kehidupan kita dan top up. Kita upgrade ilmu dengan datang. Jadi 9.30 nanti hari ni kita nak top up. Upgrade satu ilmu yang memang best. Simple, tapi saya rasa macam dia akan bagi impact. Kalau ikut, dengar dan nak buat. Itu yang kita nak bincangkan. Dan nampaknya angin bersepah-sepah kat luar sana. Ni luar saya punya tempat duduk ni. So saya buat dekat tepi pantai. Jadi saya ni ada pokok ni semualah. Kejap lagi nanti kita masuk bilik baru kita cerita, right? Okay, bagus. Ni dia. Kak Mazlina cakap Sempang Renggam cerah. Okay. Thank you Mazlina, kau searching, share dengan kawan-kawan. Kak Mazlina, kita share dengan member-member, kita komen-komen kan. Kita banyak komen hari nak. Kita pecahkan rekod komen nak. Komen je, sikit-sikit saya cakap komen, sikit-sikit komen. Tag member, tag sana, tag sini, boleh tak? Kita buat je aktif. Kita tengok apa jadi. Sarapan minda, doa untuk diri sendiri dan insan yang lain. Magical will come to you, betul? Okay, ramai orang invest hari ni untuk untung semalam. Boleh ke? Ramai orang invest hari ni untuk nak untung semalam. Boleh ke? Entahlah Kak, kau jawab sendirilah Kak. Aku tak tahu jawapan tu. Macam dia buat kepala aku pening. Kan invest hari ni untuk untung semalam. Invest hari ni untuk untung semalam.
Entahlah Kak, itu mungkin dia Kak ada tekniknya dia dalam dalam saham, dalam komoditis ada tau tekniknya. Maksudnya kita belum bayar lagi tapi kita beli, kalau kita buat untung maksudnya kita untung lah. Semalam dah untung, hari ni aku baru bayar ataupun tak bayar. Mungkin macam tu. Tapi kalau soalan kau macam tu, kau jawablah sendiri Kak, aku pun tak faham. Alright, Sarapan Minda, doa untuk sendiri dan insan lain, magical will come to you. Betul? Doa untuk orang lain ni very powerful. Alright, sebab tu bila kita berdoa untuk orang lain, dia akan datang balik pada kita, babe. Sebab tu kita jangan loki untuk berdoa untuk kebaikan. Doa kebaikan untuk lain datang balik dengan berganda pula. Kita cakap, ya Allah kau jadikanlah dia jutawan contohnya. Kita akan dapat berganda pula yang mendoakan kita untuk jadi jutawan. Jadi pastikan kita sentiasa setiap hari bangun pagi doakan kebaikan orang. Alright. Akak baru jumpa peluang simpan emas, RM diajar juga beli emas sebelum keluar modal untuk niaga. Alhamdulillah. Kalau masa niaga sushi di tepi jalan tapi akak dah pajak emas tu, duit modal tu jadi kurang. Kira-kira ni fail sikit. Boleh bagi untuk cara? Terima kasih, boleh. Alright, akak baru jumpa peluang buat simpanan emas RM10 dan diajar juga untuk beli emas. Beli emas sebelum keluar modal untuk niaga. Alhamdulillah. Kalau masih ingat akak niaga sushi di tepi jalan, tapi bila akak dah pajak emas tu, duit modal tadi jadi kurang. Kira-kira ni fail sikit. Alright, dia tak kisah sebenarnya, tak kisah Kak Rosida. So kita simpan emas tu, memang kita niat simpan, tapi tak salah kita keluarkan untuk kita buat modal perniagaan, it's okay. Alright, tak ada masalah. Dan tapi yang kita simpan regular tu kita terus simpankan. Alright, simpan. Dan kalau boleh daripada modal perniagaan, insya-Allah kalau kita mula mendapat keuntungan, kita mula beli juga emas balik. Jadi kita bayar balik kat situ, jangan takut pula untuk kita dah simpan emas. Abang Abu cakap tak boleh keluar. Tak, saya tak cakap tak boleh keluar. Saya cakap simpanan emas tu kalau kita simpan dan simpan, lalas kita memang tak akan keluar. Sebab dia akan berganda dan berganda dan berganda. Itu sifat emas. Clear tak? Sebab tu kita nak macam pastikan kita boleh keluar. Itu sebabnya kita simpan. Kalau keperluan dan sebagainya, kita boleh jual emas tu dan kita dapat modal untuk kita buat satu macam perniagaan tadi kan. Itu pun fardu kifayah juga. Kita buat perniagaan yang boleh bantu umat Islam tu sangat dianjurkan. Kan kita buat perniagaan yang umat Islam perlu. Apakah perniagaan-perniagaan yang umat Islam perlu ni kita buat. Itu ada kebaikan kat situ. Lepas tu tak salah. Benda tu tak salah. Tapi yang penting kita kena sambung balik. Kita sambung balik. Simpan balik. Beli balik. Lepas tu mungkin ada keuntungan dekat perniagaan. Ambil sebahagian tu kita simpan untuk beli emas tadi. Boleh. Tak ada masalah. Alright Okay. Alright, good Okay, nasihat coach dan lockdown. MCU. Dah nak longgar kan? Cepat-cepat plan persiapan untuk strategi hidup dan kehidupan bisnes. Jangan ketinggalan. Be ahead of the curve. Fast. Itu yang kita nak bincangkan, Abang Dan. Kalau Abang Dan free, you want to join me here, I'm always welcome you, brother. So you can always come and join and share dengan Abang Abu atau dengan adik-beradik ni semua. Some of your tips kan. Ramai orang ni suka sangat Abang Dan kalau dia boleh join kan. Jadi kita macam bukan Abang Abu cakap seorang kan. Kita invite Abang Dan. Kalau Abang Dan free, you can always join me. Tak ada masalah tu dia ni. Alright, Kak Mafiza pun ada nak cerita pasal something kan. Kalau you ada masa sekarang, you boleh naik je, right? Okay. Melabur hari ini, esok nak pakai. Melabur hari ni, esok nak pakai Ferrari. Boleh beli Ferrari yang buat kat kotak tu kan. Kadang-kadang ada yang masa orang Cina meninggal tu, kau pergi tengok dia orang ada tau. Ferrari ada macam-macam dia ada. Kau belilah benda tu, boleh. Kan, melabur hari ni kau pergi buat sendiri. Lepas tu kau pakailah. Nampak manusia ni nak kesedapan dan kekayaan dunia yang tak akan kekal, babe. Kau dapat Ferrari nanti mesti kau tak akan gembira. Kau nak benda lain pula. Ferrari yang ada entah apa benda. Kan? Sebab tu kegembiraan ni takkan kau dapat bila kau cari benda-benda di luar ni. Kegembiraan akan kau dapat bila kau cari dalam diri kau. Mula kau mencari dalam diri kau, kau nampak kegembiraan. Ya Allah, banyak gembira. Dia memberikan ketenangan yang best. Kan? Itu caranya cari kegembiraan, bukan kat luar sana. Alright, kan? Planning from now, guys. Betul. Good morning AA and everyone. Syarmini. Good morning Syarmini. How are you? Good morning. How's Syarmini daripada mana Melaka KL. Kita ada lagi Shana tau. Shana daripada Labuan. So ada adik-beradik 2 orang ni daripada jauh ni. Baik, terima kasih banyak AA. Alright, boleh Kak Kak Rosida teruskan. Saya doakan mudah-mudahan Kak Rosida ni akan jadi boleh mengumpulkan emas sampai berkilo-kilo. Mudah-mudahan dengan emas tu akak boleh berzakat pula. Kan boleh berzakat. Saya doakan.
Oh, okay. Syamini daripada Puchong. How's Puchong? How's everything? The situation in Puchong on COVID, right? The vaccination. How many? Siapa yang kat sini dah vaccinated? At least dah satu dos vaccinated. Siapa kat sini semua dah vaccinated? Pastikan go and get your vaccination done. Kita cepat-cepat buat vaccination. Alright, kita ada Syida kat hospital ni doakan. Kenapa Syida? Alright, saya doakan mudah-mudahan kita doakan Syida kita hari ni Syahidah dia dekat hospital. Jadi adik-adik kita doakan supaya mudah-mudahan segalanya permudahkan Allahu akbar. InsyaAllah betul lah. Kita tambahkannya ahli keluarga hari-hari ni kan. Oh, kita ada Hazaruddin. Hazaruddin, apa khabar Hazaruddin? Lama tak jumpa. Sekali tu jumpa masa lepas. Kan ada sekali je jumpa. Lepas tu tak jumpa. Lepas tu dah COVID, busy apa tu semua. Abang Abu dah kat Singapura ni. Good morning, good morning. Okay, Kak Rushidah, alright. Okay, best. Kak Rushidah, best. Teruskan, alright. Okay, here memendung and cool alright. Okay, Kak Asna dah done Oh, dan first dose. Abang Bu Alhamdulillah dah 2 dose settle. Alright, okay. Hazaruddin dah 1. Okay, Mafiza pun dah 2 dose settle Oh, AstraZeneca Saya Moderna. Saya Moderna. Saya 2 dose ni Moderna. Dia macam Pfizer, Moderna. Lepas tu dia macam tu lah. Okay, alright. Bagus. Alhamdulillah. Syukur Alright, dapat. Hi, morning. Oh, alright. Izzah Yusof. Hi, morning. Apa khabar? Alright, semua. Siapa yang dah dapat dose ni? Alright, I've settled 2 dose. Okay, Syarmini, congratulations. Siapa yang dah ni kita, alright, okay, kita jaga-jaga. Jangan kau dah dapat dose, kau jangan nak berlagak pula, okay? Alright, kena jaga juga. Jaga SOP apa tu semua, alright? Okay, kita dah done. Oh, Azim dah Azim dah 1 dose. Dose pertama. Okey, Abang Bu Alhamdulillah selesai juga dos kedua selepas 2 bulan saya bergelut dengan benda ni. Macam tak dapat sebab dia tak kasih. Sebab saya batuk-batuk tak boleh. Last dapat juga dos kedua Alhamdulillah. Tapi dos pertama saya flat, saya habis, saya demam, saya apa. Dos kedua Alhamdulillah sebab saya tak kerja. Dos pertama, lepas pertama aku pergi tebar Prata Amal. Kau apa terus kena kena sampai berapa minggu kan. Allahu akbar. Lepas tu saya sakit batuk tak ambil sampai hari ni. Alright, Izzah dia cakap dia ambil apa? Sinovac. Okay, alright, okay. Salam A dan AB semua. Alright, Syamir, apa khabar Syamir? Kau busy gila ke apa? Lama tak jumpa. Kan kau busy gila Kadang-kadang kenalah, alright. Selangor KL become worse. Itulah kita doakan sama-sama kita doakan mudah-mudahan akan menurun dan mungkin selepas vaccination ni berlaku dengan begitu pantas, kita tengok apa berita-berita yang mungkin lebih baik lah Salam, happy salam Hafiza. Okay, Sinovac 2 dos. Muhammad Faizul, abang habis Alright, good. Tahniah kalau dah habis tu baguslah insyaAllah. Akak baru 1 dos. Tak apa kak? Sabar 1 dos. Okay, fine. At least dah ada 1 dos. Kan, terima kasih. Sekejap lagi dapat lah. Alright, Kak Ida dah settle 2 dos. Saya baru 3 bulan dapat dos. Okay. Tinggal beberapa hari lagi insyaAllah. Kan? Boleh, bagus. Alhamdulillah kita ni semua kita terus menjalankan usaha kan. Kita berserah pada Allah tapi kita menjalankan usaha. Jangan berserah dengan cakap aku berserah pada Allah, aku tak nak ambil apa ni dos-dos ni tak boleh. Kena ambil juga. Dos-dos tu kena ambil, right? Okay? Okay tak? Alright, so siapa lagi? Ada tak reaksi yang nak dos kedua ni? Ada tak? Ada tak apa-apa reaction? Kan lepas dos dua ada reaction tak? So jangan terkacau dengan tu sebab anak saya pun kena muntah-muntah semalam. Dia dos yang kedua. Dia kena dos kedua. Anak saya tahu 19 tahun je dia kena dos kedua. Dia kena dos kedua dia dah muntah-muntah kan. Doktor cakap mungkin tu adalah doktor tu cakap cucu dia pun macam tu juga kan. So sekarang budak-budak anak saya yang 13 tu dia tak kena apa-apa pula, dia okey. Dua-dua dos dia okey. Dos pertama pun mungkin dos pertama dia macam ada lemas sikit tapi lepas tu dia okey. Dos kedua tak ada apa, dia okey saja. Alright, itu side effect yang berlaku Alright, Abang Dan dah hilang terus. Saya ajak dia datang, dia tak nak. Alright, okay. Syahidah saya dah daftar tapi belum rezeki lagi untuk vaccination. Berdebar juga sebenarnya. Kan, tak apa, insyaAllah boleh. Syahidah, don't worry. Boleh, mesti semua yang register tu dah dapat dah. Dengar angin-angin Sinovac ada third dose. Ya, dengar macam tu tapi tengok macam mana. Alright, tak apalah. Kan, 2 dose sudah cover dah bagus. Mungkin third dose dia nak kuatkan lagi immune system tu, right? Okay, ada cadang tak nak buat
nak buat live ilmu kewangan dengan Mas? Boleh je, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Ilmu emas ni sebenarnya, dia sebenarnya saya ada dalam kelas saya ada ajar benda tu. Tapi untuk macam cakap ni, emas ni sebenarnya untuk kita, kita menyimpan emas, alright? First of all, kita menyimpan emas ni untuk kita nak berzakat. Cuba kita cuba kita bila kita buat sesuatu kan, cuba kita bayangkan ataupun kita tanya diri kita, apa kebaikan akhirat yang aku dapat daripada benda yang aku buat ni? Apa kebaikan akhirat yang aku dapat? Kan? Setiap kali kita mula buat sesuatu, kalau kita tanya soalan tu, awak akan mula dapat satu ilham yang best. Akan dapat bantuan. Kan? Sentiasa tanya, aku nak buat ni apa sebenarnya aku dapat kat akhirat? Bukan kat dunia tau, kat akhirat ni. Aku buat benda ni apa aku dapat akhirat? Dunia ni kita tak perlu nak risau sangat sebab apa yang kita buat ni insya-Allah kita akan dapat kat dunia ni. Tak dapat pun tak apa, kita akan dapat kat akhirat. Jadi lebih baik kita buat sesuatu, kita tanya, aku buat ni apa apa kebaikan aku boleh dapat kat akhirat? Cuba tanya makan, cakap bismillah je dah dapat pahala dah. Ada kebaikan. Bismillah terlupa tu dah tak ada pahala. Clear tak? Alhamdulillah. Benda-benda yang mudah, benda-benda yang simple. Sampai dengar saya ni, tekan love, tekan like tu kan. Sambil-sambil tekan tu kita cakap apa? Alhamdulillah. Right? Inilah yang saya maksudkan dengan untuk kita nak mencapai mencapai kebaikan, mendapatkan sesuatu yang bukan kat sini saja, kat sana. Jadi setiap kali kita buat benda, always like fikir, apa yang aku dapat kat akhirat ni? Aku buat benda ni, apa aku dapat kat akhirat? Aku nak dengki dengan orang ni, apa aku dapat kat akhirat? Aku dengki ni, aku dendam ni, aku nak macam, nak dendam lah dengan dia ni, aku nak fitnah dia, apa aku dapat kat akhirat? Cuba fikir macam tu supaya kita macam dapat satu, at least kita dapat something. Mungkin dia boleh stopkan kita daripada buat jahat, ataupun dia akan mengujakan kita untuk melakukan sesuatu, kan, benda-benda macam tu. Jadi sentiasa, itu yang maksudnya letakkan akhirat dalam hati dan tangan di tangan. Dunia di tangan. Letakkan dunia di tangan, akhirat di hati. Apa pasal? Kita nak buat je, kita tanya, alright, apa aku dapat kat akhirat ni? Baru kita actually like buat benda-benda tu. Clear tak? So itu benda yang mungkin saya nak bagi. Sama juga dengan emas tadi kan. Bila kita nak melabur emas, kita tanya, apa kebaikan akhirat yang aku dapat dengan pelaburan emas ni? Maksudnya bila aku dah simpan ni, insya-Allah, bila aku dah dapat setahun aku dah simpan, aku boleh keluarkan zakat. Alhamdulillah, aku dapat satu yang luar biasa. Bukan semua orang dapat pahala zakat ni. Alright, bila pahala-pahala ni, dia ada derajat-derajat pahala tau. Salah satu adalah mengeluarkan zakat daripada emas ni. Sebab bukan senang, babe. Bukan senang kita nak keluarkan zakat daripada emas. Jadi kalau kita boleh keluarkan zakat daripada emas, ya Allah, itulah luar biasa. Clear tak? Kan, alright? Yes, betul. Kita kena tanya sebelum kita nak buat apa-apa. Kita tanya diri kita, apa kebaikan akhirat yang aku dapat dengan aku buat benda ni? Dengan aku bercakap ni kan, aku cakap ni, apa kebaikan akhirat yang aku dapat? Aku buat benda ni, apa kebaikan yang aku dapat? Kalau kita duk fikir macam tu, benda-benda yang buruk ni kita akan mula tinggalkan sikit demi sikit dengan minta bantuan Allah. Alright, terus halo, tekan love banyak-banyak, tekan love, share banyak-banyak, tag banyak-banyak sebab kita nak masuk dah bab kita punya segmen ilmu sekejap lagi, fast. Macam mana kita nak buat dengan fast, right? Okey, kita ada ni, sambung rekod AA sekejap lagi nak masuk bilik training. Mohon undur diri. Apa benda nak rekod-rekod? Memang dah rekod dah pun. Kau nanti tengok balik benda ni, tak payah rekod-rekod. Dia kau tengok balik sebab memang ada kat Facebook dah. Kau masuk nanti kau keluar balik kau tengok. Okey, macam mana nak rekod? Itulah, tak payah rekod. Alright, clear sangat. Terima kasih. Alright, okay, so that's something that I want to do. Okay, kita ada 1 minit lagi dan saya nak sekejap lagi masuk ke dalam bilik kita. Bilik apa? Bilik belajar. Hari ni Abang Bu nak share macam mana sebenarnya kita nak capai sesuatu dengan cepat. Alright, so itu yang kita nak buat. Jadi saya nak bagi awak sekejap saja. Tolong komen. Alright, fast. I'm ready to achieve wealth fast. Saya bersedia untuk jadi kaya dengan cepat. Fast. Alright, tulis kat situ fast. Saya nak tengok. Tulis fast. I'm ready for fast. Alright, tulis kat situ. Cepat. Bukan tulis. Type. Mana boleh tulis? Abang Abu ni pun juga tulis. Alright, okay. Okay, saya nak masuk ni. Alright, saya nak masuk. Fast lah. F-A-S-T. Bukan fast. Apalah Dr. Mariam? Fast. F-A-S-T. Yes, tu dia Syahidah. Alright. I'm ready to
get fast. Alright, fast. Okay, good. Saya nak masuk sekejap. Terus sambung saja. Saya akan jumpa awak dalam kita punya segmen ilmu kita dalam bilik saya dekat bilik ilmu. Saya nak masuk sekejap. Alright, sekejap je saya masuk. Alright, jumpa. Okay, kita dah masuk ke segmen kita. Topik hari ni adalah fast. Alright, fast. Kita nak, macam mana kita nak cepat capai benda. Kan ada orang kita tengok, kita buat benda tu lama sangat tak capai apa-apa. Ada orang sekejap je dia buat, dia macam dapat benda. Kan, kenapa? Kenapa kita boleh dapat benda tu? Macam mana tu? Macam mana kita dapat? Ini yang saya nak share dengan anda semua. Jadi pastikan awak rekod, awak tulis. Alright, tulis, dengar dan komen. Setiap benda yang saya cakap ni komen. Tak komen jaga kau. Alright, komen. Boleh sebab saya nak bagi something yang interesting untuk anda. Alright, untuk menjadikan diri awak ni macam mana kita nak fast. Alright, sebab kadang-kadang bila kita sendiri kan, kita fikir-fikir nak buat something, kita nak cepat. Kan, kita nak cepat. So saya pun duk fikir macam mana kita nak lakukan sesuatu tu dengan cepat. So bila saya fikir, saya dapat benda yang saya rasa memang best untuk saya nak kongsikan. Alright, okay, laju sangat, speed slap sikit fast. Alright, salam. Ni brother aku dah sampai, dah bagi dia tepukan sikit. Dia ni yang akan banyak tanya soal ni. Nama dia Suhaimi. Sikit-sikit dia tanya apa, tanya. Kadang-kadang soalan dia tak kena-mengena, tapi dia akan tanya. Itulah kekuatan Suhaimi. Alright, terima kasih Suhaimi kadang-kadang. Okay, tiba-tiba rasa macam naik kereta api pula. Okay, tengok abang Abu naik kereta api. Ni bukan kereta api lah, tapi kita nak fast. Alright, okay. So saya nak mulakan dengan akronim yang pertama dalam fast ni. Mana ni? Tu dia. Alright, saya nak buat boleh. Saya nak tulis the first. Alright. Ini kalau nak fast, kalau tak ada benda ni memang tak boleh. Alright. Siapa-siapa yang paling pantas dalam apa pun dia buat adalah the first one. This is the key. Alright. Ini adalah kunci kalau kita nak cepat. Kalau kita nak cepat, the first is about focus, babe. Alright. Kenapa saya cakap benda tu? Sebab benda tu betul. Okay, it's all about focus. Clear tak? Sebab apa? Fokus ni lah yang bawa orang untuk mula cepat. Kalau kita tak fokus, kita buat tu, kita makin lambat. So nak dalam bisnes, dalam apa saja, fokus. Kenapa nak cakap you need to focus in something that you do? Supaya dia memberikan awak satu clarity. Bila kita fokus, kita clear. Kalau kita fokus, kita akan clear, right? Okay, kita ada Abang Dan Razali nak join sekejap lagi. Dia akan join bersama saya untuk membincangkan topik ni, alright? So kita terima Abang Dan, alright? Okay, so that's the first thing. So kita nak check diri kita. Okay, saya nak bawa Abang Dan ke sebelah kanan ni, supaya dia bersama dengan Abang Bu nak bincangkan topik pada hari ini. Alright, saya bawa benda ni supaya dia tak kacau Abang Dan. Saya bawa dia ke tengah. Alright, so this is the first. First is about being focused. Assalamualaikum Abang Dan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum everybody. Alright, yeah, thank you for joining me Abang Dan. And today actually like I'm now talking about something to achieve things. To achieve things dengan cepat, sebab everybody now in that momentum of doing things fast, and sometimes because due to it they make a lot of mistakes. Sebab tu Abang pun nak bagi satu kaedah how to actually like achieve things dengan fast. Sebab pantas dan gopo adalah dua benda yang berbeza. Pantas dan gopo. Gopo ni dia buat tanpa pemikiran, tanpa apa-apa, dia just do it. Tapi bila kita nak buat dengan pantas, dia ada step ni yang saya nak letakkan pada hari ni is like fast. So the first is about focus. Alright, because if kita nak dapat something, the most critical is focus. Alright, untuk kita nak capai satu goal. Sebab bila kita buat dengan fokus, maka dia jadi mudah. Kita tak terkacau, kita ada energy. Betul tak abang? Betul sekali. Ya. Mesti fokus. Apa-apa yang kita buat, walaupun perkara kecil pun kita mesti fokus. Okay. Abang jangan susah-susah nak cakap bahasa Melayu. Kalau tak comfortable, cakap je English. Boleh. Saya mesti cuba. Saya mengaku bahasa Melayu kita teruk sekali. Sebab tu saya tengok abang macam cakap bahasa Melayu macam pelak-pelak. Tak payah, alright? Memang pelak bagus. Tapi topik hari ni paling bagus tau. Saya tunggu Abang Abu cakap pasal fast ni.
Pasal kita zaman teknologi baru, kita zaman millennial ni, semua nak cepat tau. Betul. Dia nak buka bisnes 1st of January, 4 January dia nak buat untung. Betul. Jadi this concept of fast ni tak ada orang ajar budak-budak kita sekarang ni. And I'm glad Abang Abu keluarkan topik macam gini pada adik-adik Abang Abu sekarang. Betul. Which is very important. Right. Siapa-siapa kat rumah, like and share dengan kawan-kawan semua, cepat-cepat listen to Abang Abu sekarang. Masa 30 minit untuk belajar apa in fast 30 minit. Right. Setiap hari kita memang bagi tips yang quite practical, relevant, simple and easy. Saya tak nak complicated orang, dan biasanya benda yang saya share ni adalah pengalaman saya sendiri. Like what I have done, so I share those. So, in order to get things done fast, the first thing is about focus. Alright? So you ask yourself, are you focusing on what you do? Ada tak fokus pada benda yang buat? Kalau tak, dia tak jadi. Saya ada dulu saya masa first start, saya buat banyak benda. Buat itu, buat ini. Dan saya rasa saya ni macam sibuk gila tau. Aku ni sibuk buat, tapi tak ada result. Nothing. So I just like spending my time going there and doing that, but no results. And then I start to realize I wasted nearly like 3 to 4 years of my time on doing like a lot of things without focus. And when I start to get focus, itu jam baru saya nampak I'm moving ahead. So that's why I always like believe that that's the first acronym, that is first. Alright. Second bang, maybe kita akan discuss benda ni bila saya dah tulis. Second is A. Alright, what is A? Alright, A is about, selalu dulu cikgu cakap, masa tu tak faham. Cikgu selalu cakap, pay attention. Kan? Pay attention. Dia cakap pay attention. Saya dulu tak tahu English sangat kan. Saya tak tahu kan. Dia cakap pay, saya ingat dia kena suruh bayar 10 sen. Pay 10 sen. Aku ingat dia suruh aku bayar pay 10 sen. Aku cakap, apa benda yang cikgu suruh bayar 10 sen pula ni? Apa hal dengan kau kena bayar 10 sen? So rupanya baru lepas tu faham. No, it's attention, paying attention. Because pada saya, bila kita fokus, and then we can actually like start to pay attention in every single matter of those journey, the goal. Kan, bila kita nak dah capai goal tu, kalau kita fokus saja, kita nampak semua tau. Kesilapan kita, kekurangan kita, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena belajar, apa yang kita tak tahu, apa yang kita kena cari. Semua benda ni kita akan mula nampak dengan jelas bila kita pay attention on that goal. Tapi sebab tu kalau kita buat banyak benda, kita buat itu, buat ni, kita tak dapat pay attention on certain thing. And you might look like macam doing a lot, but you are not smart. Right, sebab tu like paying attention. What's your thoughts on this bang? Paying attention ni. My thoughts is very simple. Attention to me is attention to details. Mungkin Abang Abu maksudnya mungkin attention to details, because in aspect daripada business ni semua ni, kita mesti tengok detail dia tau. Macam walau keuangan kita tak bagus, kita pay attention to that detail. Apa yang tak bagus, kita punya produk terlalu mahal, kita source tu, kita detail tu, kita attention to dia. So attention, saya rasa kita boleh tukar ganti dengan attention to detail. Instead of pay attention to detail. Detail tu is very important. Kita berikan perhatian, attention to detail. Right. Very good, bang. Okay, ni Suhaimi, kau nak tahu pasal focus and laser focus, nanti kau datang kelas pukat, kau tanya aku. Aku akan bagi, sebab aku tak nak bagi benda tu dekat public sangat. Aku nak bagi dekat close door, right? So masa pukat kau tanya, aku bagi kau sampai kau tak akan lupa benda tu, right? Okay. Alright. So for me it's about, I agree dengan apa yang abang cakap tadi kan. At the same time, kita juga kena pay attention dalam business ni, what's going on around us. Kan, what's going on around us? Okay, what is the government are doing right now? So what are the things that we can actually benefit from the government? What are the changes that happening in the technology? Right, we need to like pay attention on all this. Bukan kita hanya pay attention, macam mana aku nak buat benda ni baik. Itu satu part saja. Tapi generally, what's going outside of the business? Kan, outside world, what's happening? Alright, this is the attention yang bila kita bagi, kita akan nampak peluang. Banyak peluang yang Abang Bu dapat sebab Abang Bu just not focusing on what I'm doing, but I'm just like also like paying attention what's happening outside, so that I can leverage, I can learn, I can actually implement, I can leverage on that to actually grow fast. Clear? So this is the second thing lah, the pay attention. Boleh So
without the proper attention with this, kita akan jadi lebih slow. Sebab saya tengok orang-orang cepat ni bukan sebab dia ada kaki 4 ataupun tangan 10, mata 12, tak, sama je. Tapi because they have used all this to pay attention. Sebab tu masa cikgu dulu saya cakap saya tak perasan, saya tak faham kenapa cikgu so pay attention. Sebab saya nampak bila saya jenis bang, saya bukan jenis yang boleh belajar tau. Saya tapi dekat kelas tu saya pay attention. Masa cikgu cakap apa tu, cikgu tak ada, memang aku jadi nakal lah. Cikgu ada, aku memang duduk diam. Aku dengar apa cikgu cakap. Then that's how I learn. So it's about, like paying attention. Alright, that's the second one. Alright, let me just go to the third one. Alright, this third one. Third is about, you want to like get fast, it's about S. Alright, what is S? I tulis S. S is about strategies. Alright, it's about having strategies. Alright, kalau you dah fokus, you pay attention, it's all about strategies, babe. Alright, achieving things is not just like that. It won't happen just like that. Alright, orang menang bola kan. Sekarang Olympic, you see all these people, they have strategies. Kan? They, and please don't just have one strategy. Bila you buat business, let's say marketing, just don't use that. Maybe you cakap, okay, saya cukup lah bambu pakai benda. Tak boleh. You need to have a different strategies. Test different ways. Kan, look for the best ways to do things. Kan, learn from successful people, how they do things. Watch yang successful people, what they are doing. Alright, look into your the organisation and create a lot of successes. What they do. So tanya diri awak first, awak ni ada strategi ke tak? Ramai kita buat business, buat whatever tapi tak ada strategi. What's your take bang on this? What your take on strategies? My take strategy is actually for the millennials sekarang kita adopt the digital world strategy. Pasal kalau kita, let's say lah, saya jual nasi lemak, dulu kalau kita buka kedai, pasal kedai kita famous, location bagus, macam abang punya advice, dah sedap, tapi pasal MCO ni tak ada orang datang, tak ada orang queue up, tak ada orang everything, pasal kita tak ada strategi untuk kita buat online delivery, online everything. Betul. Lepas tu kalau online delivery ada strategi lain, kita pakai Grab food ke, kita pakai Uber ke, kita pakai Food Panda ke apa, itu strategi, atau kita pakai strategi lain. So itu strategi is very important. Strategi tu dia tukar mengikut zaman. Betul. So kalau kita ikut strategi orang lama, kita ikut pendapat dengan coach ataupun mentor orang-orang style lama yang tak ada macam abang Abu ni very forward tau. Dia bertukar zaman, dia tukar strategi, dia tukar dia punya business model. Jadi important tu, strategi must change mengikut zaman. Kalau your strategy, your business plan is cara lama, you got to have a new strategy, and that's how you sell fast. I quote one example, satu orang kat Johor call me up, dia lepas kehilangan pekerjaan kat Singapura, dia balik kat sana, dia tanya, abang saya nak jual nasi ambeng, pasal Singapura ada nasi ambeng, Malaysia tak ada. Dia buka nasi ambeng, tapi tak ada orang datang, tak ada orang beli. Saya ajar dia macam mana buat strategi untuk ikut moden baru. Sekarang dia jual 300 paket satu hari. Alhamdulillah. Very good. Just a simple like the way that we test new things. Strategy sometimes dia kena test. You kena buat benda ni, baru you jumpa. Strategi bukan benda yang dah sedia tau. Ramai orang ingat strategi ni benda yang dah sedia. Tak. Strategy is something that you test and then you can blend and you can come out your own strategy and formula. Kadang-kadang kita ambil benda ni sikit, benda ni tak jalan. Kita ambil benda ni, kita reinvent, macam Suhaimi cakap kan. Kita ambil benda ni, kita buat, tapi kita reinvent dengan satu benda baru. Dan kita buat, benda tu jadi. That's how you create strategies. Right? Jangan kita rasa strategi ni kita boleh pergi, mungkin ada orang dia ingat strategi ni, aku pergi sana, aku belajar dengan ini, aku pakai strategi, aku berjaya. Mungkin tak. Sebab strategi tu hanya berlaku pada dia. Kan, bila kita nak implement dekat kita, mungkin kita perlu tukar, sesuaikan dengan keadaan kita. Sebab tu ramai tertipu. Dia pergi seminar, dia pergi belajar dengan coach tu bagi, ni strategi dia, kita buat, tapi tak jadi. Sebab strategi tu spot on, abang Abu. Spot on. No, it's true. Sebab tu strategi for them, but we can learn, but we implement, test it out. Tak jadi, kita kena tukar certain thing, second way, and then it's become our strategy. Clear tak? This is how people move faster. Bukan dia pergi, dia terus, alamak aku dah try strategi ni lah, dah try strategi semua tak jadi. Sebab itu strategi orang, bukan strategi kau. So you need to like implement. Clear tak? So this is how you can grow fast, by trying that,
You nampak macam lama, kenapa aku buat ni tak jadi? Tapi you keep on and you see you will get it. You know, once you get it, you just like unstoppable. Right? You can actually just create a lot of things in your life. Alright, that's number 3. And then the number 4, which I think make people get things fast, is also this, is in business. It's about T. I think I always mention about this because how important is this in every aspect of your business. I know what it is, Abang Bu. Alright, okay, alright. I'm going to tell you this. This is okay. This is the word. It's about target. I've been keeping repeating in most of the things that, because I believe this is what can make you get things fast. Alright, it's about knowing your target. Right, know your target. Set your target. Knowing your target means who you want. Set means how much that, like how far you want to go, how big you want to grow. Alright, and work towards your target. Nampak? Bila kita ada target, it's easier for us to create the marketing plan. We know what's the problem of these people, so that it become very fast. Sebab tu kita nampak ada orang, dia grow very fast. Kenapa? Oh, dia ni lucky lah. Kita pun cakap dia luck lah, babe. Dia luck lah, dia ada itulah, dia. No, actually because they know their target market, they know what they want, so it's become like easy, and then they keep track. They keep track, like whether they are achieving their target. Awak ada tak keep track? Ada tak kat sini, adik-adik aku ni, korang keep track tak? Banyak benda tak ada, babe. Kita buat, lepas tu kita tahu sama ada jadi. Kita buat, contoh je buat FB ad. Ada tak keep track? Tengok tak apa respon dia? Kan ada, tak ada. Kan kadang-kadang kita buat macam saya hari ni saya buat live, saya akan keep track tau. Awak ingat saya tak ada? Saya akan pergi tengok insight saya tengok macam mana. Oh macam ni, berapa orang datang. Walaupun kita tak kisah benda tu, tapi saya nak belajar. Kan, saya nak belajar. Right, so saya have to like keep track on what's happening. I know my target. Kan, semua sebab tu saya target saya adik-adik saya je. Kan, adik-adik yang lain insya-Allah kita datang. So I just like buat like macam program saya tahu target saya siapa. Saya kerajaan-kerajaan, kementerian, agency. So these are my target. Clear tak? And I start to work towards that. Clear So sebab tu bila kita understand kita punya needs, and then kita tahu what is the resources, kan? And all this will help us to get our goal dengan cepat. Right? Sebab tu you kena tanya, kan? Do you have your target? Do you know your target first of all? Bang, so what's your take, bang, on this? Target, I know the word. Bila Abang Abu nak cakap, I know that you always use that word target all the time, which is very important. And you actually taught me a lot how to strategize my target. I thought target, you need target sales. I become a better coach pasal Abang Abu, pasal dia ajar saya target tu pasal target audience. Kalau kita nak jual, let's say burger, makcik-makcik yang, no offense, siapa-siapa yang takkan orang-orang tu macam saya nak makan burger. Saya suka makan nasi, makan kari, makan apa. Jadi burger tu kadang-kadang mungkin saya tak makan lah. Jadi budak-budak muda yang nak start burger business ni, diorang target younger audience. Jadi bila Facebook marketing tu, dia change dia punya target marketing 18 tahun sampai umur 25 tahun. Begitu. That's target. Nombor 2, betul. Macam saya jual nasi, saya target orang-orang 35 ke atas. Diorang suka nasi kandar, nasi ni semua kan. So we get the target. Nombor 2, target tu business tau. Kalau kita hari-hari kita kena buat paling kurang 100 paket untuk jual, baru kita dapat cover duit gaji, duit sewa, duit apa. Tapi kalau selagi 100 paket tak jual tu, jangan tutup kedai. Kita mesti hit the target. Kalau kita biasa tutup pukul 8 malam, kalau pasal kita tak ada target, tak hit target, kita tunggu sampai pukul 10. Kita ikhtiar 2 jam extra tu. Pasal tenaga kita tu, that target tu actually will make the difference between whether kita successful ataupun kita jatuh dalam masa secepat ni. Right, betul. Very good, very good. And saya belajar something dalam business. Since kita dah cakap pasal target ni kan, salah satu benda yang especially for orang Islam lah, Islam dalam kita nak target kita punya sales, you boleh buat satu reverse tau, reverse. Alright, kita selalu set sales as our target, betul? Kan? Psikologi lah, set target. Set target Tapi sebenarnya kalau you nak macam benda ni a bit different, kita start to target. Macam business saya kan, saya akan target berapa aku nak zakat tahun ni. Dia terbalik sikit. Best tu best. So aku nak target zakat tahun ni banyak ni, then I reverse balik. I work on the reverse way. Right, kalau aku nak dapat banyak ni, aku nak zakat, then berapa keuntungan yang aku dapat. Dan untuk untung ni berapa sales yang aku kena buat. So it's going backward. That is something that you can do, because this will give you motivation tau. Kalau letak sales tak jadi, you akan down tau. You tak boleh push lagi. You rasa macam penat lah. Tapi bila you letakkan your zakat as target,
you dapat some new energy tu. Dia macam, you akan buat sebab you rasa, aku nak capai target ni, sebab dia lebih best tau. Sebab saya try benda ni, dan saya rasa macam mungkin ada orang tanya saya, "Abang, kau tak penat ke kau buat benda-benda ni semua kan?" Sebab saya ada target apa? Orang ingat aku dapat sale tau. Tak, aku ada target, aku nak bayar zakat banyak ni, jadi aku kena buat. So aku just rasa macam seronok nak buat benda tu. Dia tak membebankan saya. Tapi dulu saya letak sales, saya rasa stres kan, saya nak capai tak dapat, saya rasa stres. Aduh, saya macam stres. Tapi bila saya letak zakat, dia very macam tak ada stres tau. Dia macam bagi idea lain. Dia macam tak ada rasa stres. You want to like do it. Like dia doesn't like give you that stress tau. Tak percaya, brothers and sisters, aku nak korang cuba buat benda tu kan. Tahun ni that's a good idea, man. That's a very good idea. Abang Abu, that's strategi baru. Let's start lah today. 1 August nanti kita start. Kita target 1 Ogos tahun depan. Berapa kita boleh simpan sampai bulan Ramadan tu 2.5% tu divided by whatever the amount divided by 2.5%. Right. Target. Then you nampak, then you work backward to get this much, how much you need to have. In order to have this much, how much. Then this is the sale. Then you work from there. Clear tak? That's something will be like very interesting. Okay, ni ada soalan sikit. Kita nak tengok juga soalan kat sini. Suhaimi, ramai target tak meet this month. Alah, ya betul. Alright. Pasal kena kuarantin di Singapura ni, ramai kena tunggu 2 minggu kuarantin now. Tak, itu semua alasan, babe. Kau boleh buat. Alright. So dekat dalam kuarantin, kau tahu tak, aku siapkan buku, aku siapkan banyak benda, aku siapkan kan dalam kuarantin tu. Sebenarnya dalam kuarantin kau boleh dapat banyak like benda tau, sebab kau berseorangan, dan kau berseorangan ni power bagi orang-orang yang sentiasa dia mengingat akhirat tau. Dek, bila kita bersendirian, untuk orang yang nak dunia ni, bersendirian ni dia tak bagi apa-apa. Tapi untuk orang yang nak akhirat, bersendirian tu very powerful. Alright, communication yang sangat powerful, dan dia dapat banyak benda. Sebab tu bila kita quarantine, jangan kita terus down. For me, when I come 14 days, ada plan. Satu, aku nak habiskan, aku nak khatam Quran. Lepas tu aku nak buat benda-benda. So saya datang with that kind of like plan lah. Saya suka sebab saya tak pernah dapat peluang macam tu. Itu pun dekat situ pun saya ada buat live, saya ada buat kelas and everything kan. So boleh. Okay, betul Coach Dan, ikut peringkat umur apa ni mereka sekarang. Okay. Fast, focus, attention, strategy. Okay. Terima kasih remind me. Alright, Ustaz pun ada kat sini. Ustaz nak join tak kita orang? Saya bagi link. Siapa tu yang kasih alasan pasal pandemik tak boleh, dia kena lockdown tak boleh. Tu nak kena Abang Dan tolong dia. Ni Suhaimi. Strategi ni nak kena basuh ni, siapa tu? Suhaimi. Oh, tu Ami kenal lah Suhaimi. Mari. Okay, apa nasihat bang kat dia bang? Kalau kita buat satu alasan, it will become multiply by, imagine 1,000 alasan. Kita tak kaki sakit pasal kalau betul kalau tak patah, jangan itu tak sakit tau. Kalau that's my principle. Kalau selagi kaki tu tak patah, I can get up and then I can walk. I can go on. So that one is actually strategy dalam kepala otak. Kita kena tukar minda kita. Macam mana pun, macam kita find ada pelusuk lubang. Walaupun ada satu tube straw untuk kita bernafas pun, itu nafas yang kita, kalau kita tenggelam tau. Kalau kita ada kata kita satu straw tu, kita pernafasan kita untuk hidup we will try, we find that particular straw. Right? Jadi itu yang saya tukar minda orang sekarang ni, untuk jangan kasih kita alasan untuk kalah, tewas dengan pandemik COVID-19 ni, pasal diorang akan kalahkan kita. Ni baru 18 bulan. Nanti mana tahu lagi 4-5 tahun virus yang lagi satu datang lagi, kita dah prepare sekarang. Dulu SARS tu kita tak prepare 14 tahun dulu. Tapi yang muda-muda tak tahu apa SARS. Betul. Sekarang kita orang Singapura ramai dah prepare. Kepala otak dia, kalau SARS datang lagi, kita mesti buat gini. Saya prepare COVID-19 ni pasal SARS lah. Terima kasih kepada SARS, saya dah prepare untuk COVID. Jadi sekarang Abang Abu punya kelas-kelas yang pelajaran ni semua untuk prepare apa yang tak akan terjadi 14-15 tahun yang akan datang, yang COVID baru pula sekarang. Betul. Minda mesti tukar. Betul. I think I setuju sangat. Everything start dengan minda kan. Start dengan nawaitu, dengan niat. Pun Quran pun dah cakap, segala-galanya bermula dengan niat. Kalau kita dah dalam kepala otak kita dah niat begitulah
itulah jadi kan. Macam siapa tu, Mahatma Gandhi cakap, dia cakap apa? Betul. Dia cakap, if you say it's difficult, or is dia cakap, kalau kau cakap susah atau kau cakap senang, dua-dua betul dia. Dua-dua betul. So it's what's is inside your mind. Jadi tapi Abang Dan jangan anggap Suhaimi ni macam ni. Dia saja je tanya soalan-soalan macam ni. Dia ni bijak Dia gila. bergeliga sebenarnya. Orang dia dia bijak pandai, gila. orang dia berajin, orang itu. Dia Betul. sengaja dia gelitik-gelitikkan orang. Saya tahu memang dia pandai, dia bagus orang dia. Alright. Okay, so ni ustaz kita dia cakap AA ada live jam. Banyak manfaat dengar daripada AA dan coach hari ni, bantu strategi kunyit organik. Ni ustaz ni ada buat kunyit tau. Dia buat kunyit organik. Alright, and I think it's his own product, and insyaAllah kita doakan mudah-mudahan ustaznya produk ni jadi satu yang craze. Craze kan. Craze kunyit organik, banyak lah kita dah tahu khasiat kunyit ni kan. Tapi kunyit organik ni dia lain sikit. Sebab apa? Dia organik. Alright, okay. Meriah hari ni best sangat. AA ada gang power. Kau orang lah semua kan. Bukan aku ni, semua kau orang. Bukan aku. Aku ni berbual je kat depan ni. Macam ni kan. Bagi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ni akan bagi awak satu untuk berfikir balik. Betul juga. Aku ada fokus tak sekarang ni? Tanya. Benda tu sangat penting. Kalau awak rasa awak dah buat banyak, belum dapat apa-apa result. Sebab apa tau? Mungkin kita tak fokus. Kita nampak macam buat banyak benda tak akan menghasilkan result. Tapi apa yang menghasilkan result adalah fokus. Bila kita mula fokus, kita akan dapat result. Alright, so tanya diri kita ni fokus tak dalam benda yang kita buat? Alright, tu first. Second, ada tak we pay attention is what's happening around us? Kan, apa yang berlaku di persekitaran kita ni? Apa teknologi yang baru mungkin aku boleh gunakan, aku boleh ganti dengan apa yang aku lakukan? Ini kita kena pay attention. Kalau kita tak duk sibuk fokus dengan benda kita sampai kita tak ada attention pun tak boleh. Sebab tu ada orang cakap, aku fokus lah bang, tapi tak berjaya sebab kau tak pay attention. Dia banyak benda lain yang kau patutnya letak dalam perjalanan kau tapi kau tak buat. Alright, and then ketiga, strategi. So macam Abang Bu cakap, strategy is not like you pick up. No, you have to test it and then you find a strategy that works for you. Right? It's not like everybody's new strategy is going to work for you. So you need to find your own strategy. Jadi tanya diri awak ada tak strategi awak? Sama ada strategi awak ni, how? Ada tak proven? Yes, orang dah prove. Aku ambil dan aku dah olahkan. That's very good. Alright? Jangan bila kita buat satu, kita terus macam, ini tak boleh lah cari benda lain. Tak, mungkin ada kesilapan kat situ yang kita kena betulkan. Alright? And then T. Ini power. Right? Sebab business ni kalau awak tahu T is easy. Benda jadi fast. Cepat kita boleh macam dapat banyak benda. Kejayaan dalam bisnes sebab kita tahu target kita. Alright? Okay, so itulah sedikit sebanyak yang kita nak bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Alright, orang geliga macam itulah. Suhaimi tolong tanya kan. Alright, yes. Okay, so itulah yang kita dapat bersama dengan Abang Dan. So do you have anything that you want to share dengan all of us? Sebab kita ada lagi 3 minit, lepas tu kita akan bersurai untuk hari ni. Alright, Abang Dan. Abang dah type dah dulu tadi dalam chat tu pandemik itu nak dekat habis Okay, macam SARS dulu 4 bulan, sekarang ni kita dah masuk 18 bulan. Certain country ada mungkin 2 tahun pasal population ramai. Singapura cepat kan 4 juta 5 juta, jadi kita cepat nak habis kan. Dan Malaysia 30 berapa juta ni, insyaAllah bulan Oktober ni border dah buka, business dah macam sedia kala. Okay. Dah sedia belum business kita ni? Dah sedia belum? Strategi apa yang kita keluarkan? Target apa yang kita keluarkan? Apa yang kita perhatikan di sekeliling kita ni? Jadi today punya topik ni kita belajarlah betul-betul be ahead of the curve. Dunia ni be ahead of the curve. Prepare sebelum apa orang prepare dulu. Okay, kita buat sekarang. Very important. Betul. Very good. Thank you very much Abang Dan. I echo Abang Dan sebab I think preparation untuk menghadapi tu sangat penting. Right, sangat penting. So bila prepare ni ada 2 jenis preparation. Satu untuk mengambil peluang. Satu lagi kalau tak jadi apa kita kena buat? Prepare. Itu pun preparation. Ramai orang saya tengok dia tak prepare untuk menerima kegagalan. Dia tak prepare. Jadi bila benda jadi dia macam loss. Kan, kita kena tahu dalam kehidupan dia bukan macam ni tau. Bila kita buat bisnes dia bukan naik macam ni tau. Dia tak pernah naik macam ni. Dia akan turun, dia akan naik macam gini. Ombak, dia macam gini kan. Jadi orang bijak dia akan bersedia masa ni juga. Nampak tak? Masa ni dia akan sedia. Dia akan sediakan supaya dia boleh naik balik. Dia boleh naik balik.
clear tak? Ini adalah sifat orang bijak. Dia buat preparation bukan hanya untuk mengambil peluang dan sebagainya, tapi juga kalau benda tu jadi, apa yang aku kena buat supaya aku bangkit balik. So kita kena ada juga. Salah satu adalah kita bersama dengan grup-grup yang positif. Alright, sebab benda ni adalah penting. Dalam perjalanan ni, kita perlu ada grup yang boleh support. Dengar benda-benda yang baik, dengar benda-benda yang positif supaya kita sentiasa mempositifkan diri kita. Sebab bila jatuh je, kita boleh bangkit balik. Kalau tak, ramai orang dia cuba bersendirian, dia pergi duduk seorang-seorang, kan, dia depression. Lepas depression, dia tak buat apa, dia bangunan tinggi, dia mati. Dia terjun, kan. Semua ni sebab dia tak buat preparation yang betul. Jadi insya-Allah apa yang kita kongsikan pada hari ini akan memberikan sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang boleh dipraktikkan. So Abang Bu bagi ni bukan untuk saya share, awak tak buat. Semua benda yang saya bagi ni benda yang praktikal. Tak pernah saya bagi benda teori. Saya bagi benda yang praktikal sebab saya ni bukan orang yang belajar tinggi. Aku orang praktikal, kan. Aku tak belajar-belajar, aku buatnya orang. Jadi bila aku buat, aku cerita benda untuk orang buat. Alright. Jadi Abang Bu doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, yang mendengar kita bersama dengan Abang Dan juga, kita doakan mudah-mudahan segala perjalanan kehidupan kita ni Allah akan permudahkan, Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang lurus. Alright. Allah akan bagi hidayah dan taufik supaya kita dapat mencipta banyak benda-benda baru dengan ilham yang Allah bagi. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wabak penyakit ni. Alright, wabak-wabak dengki, iri hati, benci manusia, semua kita ketepikan dan kita terus diberikan Allah ikhlaskan hati kita untuk terus buat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat ganjaran di dunia dan juga di akhirat. Alright, so itulah daripada Abang Bu, insya-Allah. Alright, dan terima kasih juga kepada Abang Dan. Mudah-mudahan Allah akan terus merahmati Abang Dan dengan kesihatan yang sempurna dan terus diberikan ilham untuk membantu ramai orang di luar sana, insya-Allah. Alright, so itu sajalah. Terima kasih for invitation. Alright, thank you very much bang. Alright, so itu sajalah. Okey, ni ada satu soalan ni. Betul tak akak selalu fikir kalau sakit macam mana naga? Itu yang prepare untuk pasal income passive sekarang. Bagus. Alright, okay. So saya dah ada kunyit organik. Okay, alright, so thank you very much all of you. InsyaAllah kita akan jumpa dan kita akhiri dengan selawat, insyaAllah. So mudah-mudahan Allah akan rahmati kita semua. Alright, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Dan thank you Abang Dan. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد.